كلمات الله كل الشيطان كل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. So, alhamdulillah dah selesai 2 hari. Ya, mudah-mudahan kuatlah. Sini 8 ke? Mencabar 8. Alhamdulillah itu mencabar juga. Witir ramai berterabur. Maaflah, bukan saya nak condemn sini lah, tempat lain bukan ada begitu kan. Dia yang elok tu alang-alang menyeluk Bekasam biar sampai ke Pangkal Lengan. Sebab itu dalam kitab Taqrir As-Sadidah ada keistimewaan witir di bulan Ramadan. Satu, dia dibuat secara berjemaah. Nanti orang query balik, bukankah solat witir itu solat sunat yang tidak disunatkan buat ramai-ramai? You are confused. Bulan Ramadan witir ada 3 keistimewaan. Satu, it should be performed congregationally. Seharusnya dilaksanakan berjamaah. Yang kedua, dalam suara yang kuat dan dibaca kunut selepas 15 ke atas, 15 bulan ke atas Ramadan. Okey ya, tak apalah. Sangka baliklah mungkin dia lapar ke apa itu saja. Alright, so banyak ustaz yang dah cerita heavy-heavy, saya tak nak cerita heavy-heavy lah. Okay, ustaz yang pinter-pinter tu biar dia ulaslah soal muka syafah, soal khusus, khawasul khawas dan sebagainya. Alright, today we're going to talk about what, saya nak cakap soal apa buah-buahan yang Nabi makan. Okay, dan dia ada kaitan dengan praktis kita ketika berbuka puasa. Okey, sebelum tu, bila sebenarnya mula puasa tu? Sejarah puasa tu, the beginning of fasting. Bila? Mengatakan abadul siyam fil Islam. Mula tahun 2 Hijrah. Sebelum tu bila Nabi pergi ke Madinah berhijrah, dia nampak orang Yahudi bila pada 10 Muharram yang kita sebut Ashura. Sebelum Muharram dia perhati baginda SAW perhati apa benda orang Yahudi buat ni. Kau orang buat apa ni? Kau orang puasa ke? Ya, kita orang puasa. Sebab kemenangan Nabi Musa alaihissalam ke atas Fir'aun la'natullah and bla bla so on and so on. Ada tengok orang Yahudi ketika di Madinah berpuasa, maka sebab itu sabda Nabi SAW, kalau demikian orang Islam lebih layak untuk berpuasa. Nampak tu, orang Yahudi pun puasa. Jadi jenis kat tepi plastik hitam belakang ni, lebih teruk daripada Yahudi. Maka setahun sesuai itu, pada tahun kedua Hijrah difardukanlah kita puasa. Tujuan dia senang, daripada nak jadi orang Islam, nak jadi orang muttaqin, level upgrade sikit. Telefon lama tak upgrade, marah. Nak juga iPhone 14 Max. Itu je lah yang di upgrade. Habis tu ilmu bila nak upgrade? Ada majlis ilmu lari, sangka baik dia orang lapar. Okay, itu je lah. Ada sembahyang cabut, sangka baik sebab dia orang sakit. Iyalah, sangka baik je lah. Okay, so upgrade tu, dia jadi orang Islam tak cukup lagi bang. Kita buat semua itulah rukun syahadat, puasa, zakat dan sampailah naik haji tu, dia tak komplit lagi. Baru level Muslim. Itu pun kalau syarat rukunnya betul and accepted by Allah SWT. La'alakum tatakun, orang puasa ni dia nak naik sikit level dia, upgrade daripada orang Islam kepada orang bertakwa. Tu tinggi tu. Banyaklah anda rajin baca Quran, orang bertakwa akan diberikan jalan keluar muttaqin ja'alahu makhraja uzlifatul jannatul muttaqin. Syurga akan didekatkan kepada orang bertakwa. Orang bertakwa begini-begini, punya kedudukan yang tinggi. So the way how to reach maqam itu, salah satunya adalah dengan berpuasa. Sebab orang berpuasa ni dia malas nak buat benda jahat. Normally begitulah. Pernah dengar ada konsert bulan puasa? Tak ada kan? Kenapa? Jawab sendiri. Jadi sebab itu tujuan dia nak melemahkan satu hawa nafsu dalam diri kita sehingga kita tak larat. Hawa nafsu ni kuat kalau kita kuat makan. Jenis macam-macam ya. Jangan sampai kita golongan yang disindir atau dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, hakikat orang kita ni yang berpuasa sebenarnya sekadar memindahkan waktu makan.
Daripada tak makan, dipindahkan semua ke waktu berbuka puasa. Kita tak mau jadi macam tu. Saya yakin anda tidak begitu, sebab anda pun dah ada kad hospital, kad klinik. Saya yakin anda tidak begitu. Jadi kalau yang muda-muda ni, saya nasihatkan tak payahlah. Nampak ni, kadang-kadang nampak jompot pun sedap. Tahu jompot kan? Jompot pisang pun sedap. Bukan dimakan pun. Sebab tu nak sikit makan. Okey, satu sunnah bila kita nak makan ni, semua orang tahu bab makan memang hafal, disunatkan ketika berbuka puasa dengan cepat. Ta'jilul iftar. Dia kena cepat. Jangan cepat sangat. Okey, tengoklah pukul berapa, Sungai Lam pukul berapa masuk, masuk waktu dan sebagainya. Okey. So kita akan berdoa, jangan bergaduh yang inilah doa yang sahih, yang ni tak sahih. Okey, kalau cerita panjang tak mau, doa tu yang mengatakan itu kan doa, itu satu statement. Okey. Yang membasahi tekak dan sebagainya. Yang dalam kitab fiqh Tuhfatul Muhtaj dan juga kombinasi hadis-hadis riwayat lain juga memang boleh kita membacakan Allah malaka sumtu wa bika amantu ala arzika aftartu, itu khalas. So the issue is settled several hundred years ago by fuqaha. Okay, tak payah nak ungkit-ungkit, tuduh itu tak betul, tuduh ni tak betul. Awak nak tuduh yang tak puasa tu tak betul. Baik. So berbuka, kalau tengok dalam standard fiqh, kita berbuka puasa ni sebab kita baca terjemahan. Kalau kita baca dan habis, kalau kita baca kitab fiqh, berbuka dengan itu dia punya martabat, dia punya ranking. Satu kalau ada dengan rotab, kurma basah. Standard translation dalam bahasa Melayu di belasahnya semua tamar. Tamar merujuk kepada kurma kering. So first choice, kalau ada berbuka dengan kurma basah dengan jumlah yang ganjil. Kalau makan 3 tak habis, makan 1 lah. Habis 2 tak boleh ke? Boleh. Ini kita cerita yang the best, cerita yang terbaik, sebab Allah suka yang ganjil-ganjil. Bila macam tu tak payahlah berhabis ribu-riban sebab nak tender nombor plate ganjil. Allah suka yang ganjil? Tak, itu tak penting pun. Ya. Okey, berbuka dengan kurma basah dengan jumlah ganjil. Jika tidak ada, maka dengan lalu kurma kering. Tu dia punya ranking. Okey, air tebu bang, nantilah dulu, saya tak habis cakap lagi. Lepas air kurma kering, tak ada, bau air zam-zam. Air zam-zam scam lah bang. Kalau tak ada, lalu air. Air apa ni? Air di sini bermaksud air jarang lah. Bukan air teh O, bukan Starbucks, bukan Coca-Cola, bukan air kopi dan seumpamanya. Air jarang tu, air mati. Sebab dia ada beza. Dalam perbahasan ni, benda yang original dengan benda yang kena api atau diproses. Benda yang kena api atau diproses, itu ranking yang terbawah. Bukan tak boleh dengan kopi, boleh. Benda tu dah kena api, dah boil kan, sebagainya. Maksud saya kopi proses tu. Baik. Lalu hulwun, kemudian halwa. Hulwun adalah makanan manis yang tidak diproses dengan api seperti madu dan anggur. Air tebu tadi termasuk tidak diproses dengan api. Okey. Kemudian halwa adalah makanan manis yang diproses dengan api. Itu yang Belambak jual petang tadi. Itu ranking dia. Saya bukan cerita haram tak haram. Saya cerita soal yang terbaik, soal yang terutama mengikut ranking dalam soal berbuka puasa. Jadi yang mula-mula masuk tu, kenapa pula mesti nak tamar, mesti rutab atau tamar lembik? Dia ada proses tamar muda yang kita gigit crunchy, ya, keras kerus. Kemudian dalam sehari dia tak tahan, dia akan mula melembik. Okey, yang tu. Lepas tu barulah kita jemur, yang kita ekspor dan sebagainya, yang kita makan tu, itu tamar kurma kering. Okey, so pilih kalau ada yang rutab.
Okay, right. Jadi urutan ini dalam beberapa kitab fiqh. Jadi dalam satu benda yang lain, dalam satu riwayat lain mengatakan begini, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin fa innahu barakah. Bila kamu buka puasa, janganlah minum Coca-Cola dulu. Janganlah minum air balang dulu, ya. Orang jual air jangan marah saya bukan kata jangan beli. Maksud saya, bila nak buka puasa, Nabi kata, hendaklah kamu buka puasa tu dengan tamar. Fa innahu barakatun, ada kebaikan, ada berkat. Lepas tu dengan berkat, subutul khair al-ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu benda. Tamar ada keberkatan. Tamar Israel, Ustaz. Apa juga tu? Pilihlah tamar yang tak Israel. Okey? Jadi kalau ada keberkatan dari segi masa, hari Jumaat, waktu duha, malam nanti 1/3 malam, and so on. Keberkatan menetap kebaikan ilahi pada sesuatu. Sama ada timing, sama ada objek, sama ada benda-benda lain. Baik. Jadi fa'ilam yaji tamaran, kalau kau tak ada tamar, falma'u, maka dengan air mineral, fa innahu tahur, kerana dia bersih, dia menyucikan. Baik. Praktis makan tamar ni memang dibuat oleh Nabi SAW. Saya habis 10 minit lagi. Ada beberapa hadis, kalau anda rujuk pada kitab-kitab, ada 7 atau 6 hadis yang menyebut memperihalkan bagaimana Nabi dalam bab makan buah-buahan. Majai fakihati Rasulullah SAW. Orang tanya saya, kenapa mesti tamar? Tak mesti bang, diutamakan sunat tamar. Jadi dalam kitab fiqh tu disebut sebab boleh menajamkan mata. So kita nak bincang reason kenapa selalu kita ditrain dan kita dibagi tahu, bahkan dalam riwayat dan kitab-kitab fiqh, kenapa mesti tamar. Satu, Nabi buat benda tu. Dua, memberi tenaga, sebab kita dah letih almost satu hari dan kita nak energi yang cepat. Sebab itu kita makan tamar. Dalam berpada-pada lah. Sebab itu tak boleh buka dengan air tebu 1.5 liter. Confirm tak nampak muka di masjid. Saya berani cakap. Okey. Jadi kita tengok praktik Nabi makan buah-buahan. Anna Nabi SAW kana yakulul biti khabir rutab. Dia makan, baginda SAW makan tembikai dengan kurma basah. Itu nak ikut sunnah betul lah. So dia makan tembikai dengan kurma basah. Satu lagi riwayat mengatakan bahawa kan Nabi SAW yakul kitha'u birutab, Nabi makan mentimun dengan kurma basah. Okey, kalau dalam analisis kita, jenis-jenis makanan ini memang tak berapa masuk dengan selera kita. Kurma dengan timun, kau dah kenapa? Mungkin ada yang mengatakan begitu. So kita baca kitab, kita akan jumpa reason dia kenapa. Okey, sebenarnya Nabi bila makan, dia perlu menyeimbangkan suhu badan. Apa yang masuk jenis panas diseimbangkan dengan jenis sejuk. Tu cara nak makan. Kalau nak panjang umur, awet muda. Tips lah, saya tahu lah, ajal Allah semua. Okey. Jadi kitab ni mengatakan, syarah, you can see syarah Syama'il dan sebagainya. Kurma basah sifatnya panas, dicampur dengan timun-timun tu nanti sifatnya sejuk. So asyik kurma ni sunnah ni sunnah, hampir sampai 15 biji, nak 21 lagi bang, 35 lagi ganjil 41. Panas bang, semua ditendangnya pun tak betul. Jadi bila dah makan panas, awak kena ambil yang jenis sejuk. Poin dia, Nabi tahu dan kita harus tahu setiap makanan yang kita ambil, sifat makanan itu bukan ikut selera tekak saja. Tu cara dia. Kalau ikut selera tekak, nombor 1 air tebu campur air 1.5 liter. Nombor 2 apa lagi? Air balang koktail. Lagi nombor 3
Sate nombor 4, udang besar-besar, sotong besar-besar. Betul? Itu ikut saya kata. Kita tak kenal pun sifat dia ni apa. Bayam sejuk. Mentimun ni bitir. Semangka. Watermelon sejuk sifat dia. Sebab tu baca hadis jangan poyo sangat, baca bising kat FB, baca kitab huraian, bukan terjemahan semua orang boleh. Huraian maka ulama mengatakan jadi sebab litawafukil al-at'imah. Itu sebab dia begitu. Sebab itu Nabi makan kurma dengan mentimun. Dan yang saya katakan tadi saya bacakan, Nabi juga makan tembikai dengan kurma basah. Tembikai ada 2 yang Nabi makan. Satu tembikai yang macam biasa kulit hijau, yang sekilo berapa sekarang? Ngeri kan nak sebut kan? RM4.5. Ada RM4.5. Kadang time dia dapat ilham dia jatuh RM2. Okey, dan sebagainya lah. Okey, tak kisahlah. Dan juga kita panggil yang jenis tembikai susu. Tembikai susu ni panas. Kalau ikut kitab sifat dia panas. Tembikai susu, hami melon. Okey, jenis-jenis melon tu lah. Okey, tapi Nabi makan benda. Nabi SAW makan benda itu. Jadi dia kata begini, ya. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra illatul jam' bainahuma. Apa sebab Nabi makan benda macam ni? Yuksiru hara hadza bi bardi hadza, dia akan memusnahkan sifat panas dengan sifat makanan sejuk tu tadi. So kita kena balance pemakanan kita. Panas sangat pun tak boleh, sejuk sangat pun jadi malas, panas sangat pun jadi semua orang tak betul, condemn sana, condemn sini. Okey. So dia kena ada balancing. Itu dari segi pemakanan. Okey. Dan satu lagi riwayat mengatakan begini. Jadi dalam zaman Nabi itu memang buah-buahan ni penting. Bukan tamar aja ke Ustaz? Janganlah begitu. Dia orang kan ada commercial route. Dia orang ada jalan perdagangan. Apa buah yang tak ada kat tanah Arab tu kadang di Yaman dibawanya, di Syam dibawa. Dia kan ada commercial, ada trading. Jadi buah-buah tu tak pelik lah boleh didapati di tanah Arab, di semenanjung tanah Hijaz. Okey ya. Jadi ada satu benda. Ini juga praktik para sahabat tentang apa? Tentang saya nak cerita tentang buah-buahan. Sebab malam ni kita cerita tentang buah-buahan ya, cerita tentang buah-buahan. Dia begini. Kana an-nas idza ra'u la thamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat kita kalau dia nampak buah tu nak mula menguning, mula masak, dia orang petik awal-awal tu, dia orang tak tunggu yang overripe, dia tak tunggu yang memang dah bonyot tu, tak ada. Yang dah nak masak aja, okey, kalau nenas tu dah nampak kuning sikit, okey dia orang petik. Dan dia orang bawa buah-buah ni kepada Rasulullah SAW. Fa idza akhadhahu Rasulullah, dan Rasulullah terima, ambil, qala, Rasulullah mendoakan, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyik, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina. Okey, saya translatekan apa maksud doa Nabi itu. Bila dia orang bawa buah kepada Rasulullah SAW, Nabi doa, ya Allah berkatilah kami pada buah-buahan kami ini. Itu keberkatan ni penting bang dalam hidup. Jangan kira kuantiti saja. Saya tahu gaji awak 40,000, 50,000. Kuantiti is important as well as keberkatan juga important. Benda banyak tak berkat pun tak ke mana ya. Saya tak tuduh tuan-tuan. Sama-samalah kita titik beratkan emphasis on keberkatan. Ya Allah berkatilah kami dalam buah-buahan kami, berkatilah kami dalam kota-kota kami, berkatilah kami pada makanan ruji kami. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu, dan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan Nabi-Mu. Kerana Rasulullah SAW itu bersifat tawaduk, baginda tidak menyebut dirinya Habibullah. Okey, dan apa yang beliau mohon padamu bagi Makkah, Nabi Ibrahim minta apa pada Makkah ya, maka juga demikianlah aku mohon yang sama bagi kota Madinah. So what the ulama says about this doa, then the commentaries by ulama this way. Hadis ini menunjukkan ya bahawa para sahabat memuliakan Nabi SAW dengan buah-buahan tamar at that moment. Dengan buah-buahan tamar. Wahia min fakihatihim, itu sebahagian daripada jenis buahan-buahan mereka ya, dan mengambil manfaat.
lidza kanu yadhhabuna bi bakurati hadhihi thimar ila nabi. Awal-awal lagi masih dia mula nak masak, dia dah petik, dia bawa pada Nabi. And this ulama says talaban li du'aihi wa husulil barakah, sebab minta supaya Nabi doakan terhadap hasil mahsul itu untuk mendapat keberkatan biziyadah wan numu, dengan kemajuan, kesuburan dan bertambah hasil mahsul litil kathimar, pada buah-buahan itu. Maka Nabi SAW yuqiruhum ala dhalik, Nabi mengakuinya. Wa'idhu li hadha thimar wa ma hawlaha, dan Nabi pun berdoa seperti mana yang saya bacakan, yang saya terjemahkan itu tadi. Okay? Dan kalau ada orang budak-budak ni, maka buah itu nanti akan diberikan kepada orang yang kanak-kanak yang paling kecil sebagai bentuk sedekah. So budaya buah-buahan, memakan buah-buahan, pemberian buah-buahan kepada sesama orang Islam itu telah berlaku, dan itu adalah praktik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bawakan tadi dalam konteks ketika kita makan, sehingga disunatkan untuk kita berbuka puasa dengan kurma basah. We are talking about the first priority. This is not a matter of halal or haram. We are talking about the best way how to open your fasting, to break your fasting. So dengan kurma basah. Baik. Kemudian ada juga mengatakan begini, bahawa Nabi SAW oh, ini sahabat tadi itu dia bagi makanan, Nabi bagi pula barang kemas dan juga perhiasannya. Berarti bertukar-tukar hadiah. Sahabat bagi Nabi SAW bagi buah, Nabi bagi pula emas dan barang kemas sebagai bertukar. Sebab itu saya katakan, saya pernah nyatakan di sini beberapa tahun, bertukar-tukar hadiah dan pemberian dan balasan itu sangat digalakkan dalam Islam. Dan anda telah praktikkan dalam budaya Jawa, setidak-tidaknya dalam budaya kita ini, masyarakat kita. Bila nak raya, orang ada istilah apa, Wak? Monjong. Sebut betul-betul, monjong. Benda tu baik. Benda tu baik selagi yang memberi tidak mengungkit dan mengharap pembalasan. Dan benda tu baik selagi yang menerima berusaha sedaya upaya untuk membalas mengikut kadar kemampuannya. So what happen is that setiap tahun, atau ni aku tak nak bagi rumah tu, dah 10 tahun aku bagi, tak ada balasan pun. Janganlah macam tu. Habis kalau satu sekarang baru ni berapa ratus rumah takkan saya nak bagi. Okay, you check syarah dalam Al-Adab Al-Mufrad Fadlullahi Samad. Okay, nak bagi siapa dulu? Pendek cerita, bagi jiran yang dekat-dekat dulu. Tu dah. Memanglah kita tak mampu, kadang-kadang kita bukan kita orang jenis duit terseduk-seduk dalam vacuum, tu orang kaya. Jadi kalau kita kata kita ada 20 bungkusan, kita bagi yang dekat-dekat dulu. Tu. Kalau ada kerabat, utamakan kerabat dulu. Habis kerabat dekat Pulau Pinang takkan nak munjung juga. Tak payah lah. Kecuali awak sanggup pergi. Jadi sebab itu yang dekat-dekat ada kerabat. Itu konsep dia begitu. Sebab itu saya katakan masyarakat akan aman jika kita bersedekah, kita tidak mengharapkan balasan, dan yang menerima berusaha untuk membalasnya. Baik. Orang bagi kita, kita bagi orang nak munjung sedekah 2 biji mangga, boleh tak? Boleh tak 2 biji mangga? Boleh. Kita cuma terima orang balas ke kita 1 biji mangga, boleh tak? Lagi senyap je jawapan. Manusia tu kalau nak terima nak banyak je, bagi sikit. So memang Ramadan adalah bulan training ke punya hati, busuk ke tak busuk, atau elas ke tak elas. Senang je tips dia, buat baik jangan dikenang-kenang, itu je. Itu tasawuf saya mudah lah. Saya tak baca kita tasawuf tebal-tebal, saya bodoh lagi. Buat baik jangan dikenang-kenang. Kalau dikenang-kenang jadi begitu lah. Okey, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, mata anda sudah tuyu, mata saya juga sudah layu.
Saya dibagi 30 minit je, tak ada saya kena marah nanti. So I finish ya. So apa yang anda dapat poin malam ni, buatlah amalkan, ya, amalkan. Antaranya Nabi bertukar-tukar hadiah. Mulakan buka puasa dengan kurma basah. Ini baru 2 Ramadan, ya. Asyik dengan kuih hakuk aja, bagilah kurma basah, ya. Besok cari kurma basah. Tak ada yang basah dah habis lah bang. Tak payah yang kering pun tak apalah. Okey ya. Makan sebiji ya, buat sunah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu awak belasah nasi aram, masih belasah. Okey, sunat tu. Jadi itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada waktu yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan sehat sejahtera dan juga panjang umur dapat mengerjakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin.